Inilah satu-satunya bumi kesayangan kita yang sepatutnya hijau dan nyaman. Malangnya, inilah realitinya yang terjadi ke atas bumi kesayangan kita sekarang, dicemari sisa pepejal, terutamanya sisa makanan. Kerana kita pentingkan diri, kita membazir. Bumi diancam pemanasan global, pencemaran udara dan dihempap timbunan sampah sarap. Sebuah tapak pelupusan sampah haram yang wujud di Kampung Belida, Kuala Ketil di Baling dibimbangi memberi kesan terhadap kualiti air Sungai Muda. Ia berukutan lokasi yang menempatkan pelbagai jenis sisa buangan itu berada pada kedudukan kira-kira 50 meter dari sungai berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Ketil, Meja B. Bansur Zakaria berkata, kegiatan pembuangan sampah di lokasi asal tapak kuari pasir itu dipercayai berlaku sejak kira-kira 4 tahun lalu. Katanya biarpun tindakan menutup kawasan berkenaan sudah dilakukan oleh Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp, namun sisa berkenaan masih berada di kawasan seluas lebih 1 hektar itu. Bumi semakin tenat, sesuatu perlu dilakukan segera sebelum ia terlambat. Mari kita amalkan 5R. Refuse, tolak sebarang bahan yang tidak mudah terbiodegradasi. Reduce, kurangkan penggunaan plastik dan bahan-bahan yang tidak boleh diuraikan. Reuse, guna semula barang-barang yang masih boleh digunakan dan diulang pakai. Recycle, kita semula barang-barang seperti kertas, tin, kaca dan bahan-bahan sisa buangan makanan. Recovery, pemulihan, kita baiki alat-alat yang rosak yang masih boleh diguna. Setiap hari, kita pasti ada sisa buangan dari dapur ataupun rumah kita. Kumpul dan asingkan bahan-bahan yang boleh kita jadikan kompos. Sisa buah-buahan dan sayur-sayuran boleh diproses menjadi kompos menggunakan cacing tanah yang dipanggil vermicompost. Caranya, kita cari kawasan sekitar rumah kita yang mengandungi cacing tanah. Kawasan biasanya adalah kawasan yang kerap dikais oleh ayam. Kita gali dan pasti ada cacing di dalamnya. Kawasan seperti ini, contohnya ini adalah kawasan yang kerap dikais oleh ayam dan pasti terdapat cacing di bawahnya. Ini adalah cacing tanah yang didapati di bawah kawasan yang telah dikais oleh ayam tadi. Cacing ini jika dibeli harganya sangat mahal. Gaulkan bersama sisa makanan dan juga sayur-sayuran yang telah dikumpulkan untuk dijadikan vermicompost. Setelah digaul, bolehlah disimpan di tempat gelap lebih kurang 3 minggu sebelum boleh dituai. Ini adalah hasil yang telah dituai. Bolehlah hasil tuaian digunakan untuk menanam pokok di sekeliling rumah bagi kegunaan harian. Hasil tanaman menggunakan kompos buatan sendiri pasti lebih segar dan jimat. Kompos yang telah dihasilkan tadi boleh juga dicampur bersama kulit telur, serbuk kopi dan juga debu daripada arang ataupun abu daripada arang. Roti yang berlebihan juga boleh dijadikan baja dengan cara mencampurkan larutan gula merah dan peramkan roti tersebut di tempat gelap selama beberapa minggu. Hasil larutan boleh digunakan sebagai baja dan disiram pada pokok yang ditanam.
Sisa-sisa buangan lain seperti plastik hendaklah diasingkan dan dihantar ke tempat kita semula. Begitu juga dengan sisa kertas, bolehlah dihantar ke tempat kitar semula. Sama-sama kita berusaha untuk kembalikan semula persekitaran bersih dengan mengurangkan jejak karbon. Tanaman hijau di sekitar rumah kita pastilah lebih baik berbanding hasil yang dibeli di kedai kerana mengandungi racun serangga. Mari kita bersama-sama amalkan 5R: Reduce, Reuse, Refuse, Recycle dan Recovery. Kita hijaukan alam sekitar, kita kurangkan sisa-sisa atau jejak karbon dan kita kembalikan bumi kepada keadaan yang ceria dan segar.